وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، تحية أهل الجنة. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه لمن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا، افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita menunaikan kefarduan salat yang telah ditaklifkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala inni faradtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu indi ahdan annahu man jaa yuhafizu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhu aljannata wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis kudusi, sesungguhnya aku telah memfardukan 5 waktu salat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, siapa yang memelihara solat ini pada waktunya, maka kata Allah Ta'ala, aku akan masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisi aku. Yang mana orang yang memelihara solat ini, dia akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana ganjaran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ini, satu ganjaran yang besar, sebagaimana yang disebut dalam satu hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi as-salawatu 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat 5 thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya wa inna laka bihadhihi al-5 50. Difardukan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam baginda diisrakan sebanyak 50 waktu salat. Jadi asal kita ni 50 waktu salat pada malam Isra' dan Mi'raj itu, kemudian dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu saja.
Daripada 50 jadi 5 waktu saja. Kemudian Nabi diseru, ya Muhammad, sesungguhnya perintah tersebut tidak akan diubah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu takkan diubah oleh Allah taala. Dan sesungguhnya 50 waktu salat adalah sama dengan 5 waktu salat. Ini bagimu. Jadi ganjaran asal tak berubah. Bila mana Allah taala bagi tahu 50 waktu ganjaran dia tak berubah. Yang berubah ni apa? Waktu salat saja. Berapa kali salat? 5 waktu saja. Ganjaran tak berubah. Yang menunjukkan bagaimana besarnya ganjaran mereka yang menunaikan dan memelihara salat ini, sehingga Allah Ta'ala berikan ganjaran syurga kepada dia. Baik, kita menyambung lagi tuan-tuan berkenaan dengan rukun tayamum. Rukun tayamum yang telah kita sebutkan pada minggu yang lalu berkenaan dengan sebab-sebab tayamum. Ada 6 sebab. Kalau tanya malam ni, saya tak ingat dah 6 sebab ni. Boleh jadi tak ingat dah, boleh jadi. Kalau ingat tu hebat lah tuan-tuan. Jadi kita masuk kepada rukun tayamum. Rukun tayamum ni ada 4 saja. Rukun tayamum ada 4. Yang mana yang pertama iaitulah berniat. Yang pertama berniat ketika nak menyapu muka. Yang mana berniat ni untuk mengharuskan salat atau yang seumpama dengannya. Niat itu untuk mengharuskan salat. Nawaitu listibahatis salat. Nawaitu at-tayammuma listibahatis salatil maktubah. Yang mana niat untuk mengharuskan salat. Itu niat dia. Baik, tidak memadai dengan berniat fardu wudu atau fardu taharah. Jangan pula kita niat fardu wudu. Dikena niat listibahatis salat, mengharuskan salat. Ataupun fardu taharah pun tak boleh, tidak memadai. Ataupun kita niat nawaitu raf'al hadatsil, mengangkat hadas, pun tak jadi juga. Ataupun kita niat bersih daripada hadas. Yang mana kerana tayamum ni tidak mengangkat hadas, dia bukan mengangkat hadas. Tetapi dilakukan kerana apa? Ada masyaqqah, ada darurat tadi tu. Dia bukan boleh mengangkat hadas, dia hanya dilakukan ketika mana ada darurat. Jadi yang paling sah di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i ialah tidak disyaratkan menentukan niat. Tidak disyaratkan menentukan niat, yang mana jika dia berniat secara mutlak. Secara mutlak ni dia tidak terikat, dia mutlak. Dia boleh melakukan sebarang salat fardu yang dikhendakinya. Ini dia. Dia niat nawaitu tayammuma listibahati salatil maktubati lillahi ta'ala. Contoh, aku bertayamum. Mana saja aku tayamum ni listibahati salah, untuk mengharuskan salat fardu kerana Allah Ta'ala, mutlak, salat fardu. Jadi dia boleh semayang beberapa salat fardu yang dia nak tadi. Dia boleh buat subuh ke zuhur ke asar, boleh, selagi mana tak batal lah tayamum tu. Orang dia jaga subuh lah, tak batal tayamum. Maka dia boleh, bila dia niat secara mutlak, dia boleh semayang beberapa salat fardu tadi tu yang dia hendakinya. Kalau dia niat menetapkan satu fardu dia niat, jadi harus dia melakukan sebarang fardu lain ataupun salat-salat sunat. Jadi hukum dia harus, boleh juga walaupun dia niat satu salat fardu. Contohnya apa? Nawaitu at-tayammuma listibahati salati zuhri lillahi ta'ala. Aku tayamum ni untuk mengharuskan salat zuhur kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh, walaupun dia niat satu fardu, tapi harus bagi dia juga untuk melakukan solat fardu yang lain. Boleh. Boleh guna tayamum itu, boleh. Yang tak boleh apa dia? Yang tak boleh kalau dia niat tayamum itu niat untuk solat sunat. Dia niat nawaitu at-tayammuma listibahati salati sunnah ataupun solat sunat sebagainya. Tayamum ni untuk sembahyang sunat. Jadi kalau dia niat untuk sembahyang sunat, tak boleh dia solat fardu dengan tayamum itu. Jadi
yang mana dia kena niat mengharuskannya secara inilah, secara mutlak ataupun secara fardu zuhur dan sebagainya. Baik. Kemudian niat mengharuskan salat ataupun tawaf. Niat nak mengharuskan salat ataupun tawaf ataupun tayammum untuk salat ataupun mengharuskan salat sunat ataupun tawaf sunat ataupun salat jenazah. Tanya boleh salat jenazah. Niat lagu mana? Nawaitu istibahati salah lillahi ta'ala. Aku mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Jadi niat tayammum tu untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Gitu je. Ataupun dia niat mengharuskan sujud tilawah. Nak sujud tilawah ataupun sujud syukur ataupun membaca Al-Quran bagi orang yang berjunub ataupun haid atau menyentuh mushaf Al-Quran dan bagi orang yang berhadas. Jadi kalau dia niat untuk sujud tilawah sebagai contoh, ataupun nak menyentuh Quran, nawaitu tayammuma listibahati sujud tilawah lillahi ta'ala. Saja aku bertayamum ini untuk mengharuskan sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Ataupun dia nak sentuh Quran, ganti dengan tayamum, boleh. Nawaitu tayammuma listibahati mashil mushafi lillahi ta'ala. Aku tayamum ni untuk mengharuskan menyentuh mushaf Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Jadi tengoklah berdasarkan mana yang dia nak buat, nak semayang ke, nak tawaf ke, nak apa ni sentuh Quran ke, nak sujud tilawah ke dan sebagainya, dia boleh berniat ikut apa yang dia nak tadi tu. Begitu juga disyaratkan menyatakan niat tersebut ketika memindahkan saki-baki debu ke muka, kerana ia rukun yang pertama. Jadi disyaratkan bila dia niat tadi tu, dia menyentuh, kita panggil apa, pindahkan debu tu ke muka dia. Macam kita ambil wuduk jugalah, kita niat bila mana kita kenakan air di wajah kita. Samalah tayamum ini, tanah tadi tu, debu tadi tu, kita niat bila kita nak memindahkan debu tu ke muka kita. Kita tepuk tu, kita niat, dalam masa yang sama kita kena ke muka kita. Ni dia. Baik. Jadi yang pertama sekali kena niat lah. Niat ketika mana nak kita nak menyapu muka itu. Ketika nak menyapu muka. Baik. Apa dalil? Apa dalil wajib niat ni ketika bertayamum? Berdasarkan hadis umum tentang niat, Nabi mengatakan innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat. Setiap orang ni dihukum berdasarkan niat dia. Jadi berdasarkan hadis ni ulama buat garis paduan, pentinglah niat ni. Sebab kalau dia tak niat tak jadi, tak terangkatlah benda tu kan. Dia kena niat. Dia kena niatkan tayamum, barulah jadi tayamum dia. Baik. Yang kedua tuan-tuan, iaitulah menyapu seluruh wajah dengan debu. Mesti menyapu seluruh wajah dengan debu. Yang mana memadai dia menyapu zahir muka. Zahir muka orang atas ni, dalam muka dia ni, tanpa perlu memastikan sampai debu ke seluruh muka. Mana cukup yang zahir lah. Dia sapu tadi tu cukup yang zahir, kita panggil seluruh muka dia tadi tu. Tanpa dia memastikan, alamak ni tak sampai lagi, bukanlah, maknanya sekadar lah. Jangan pula pergi maknanya pastikan juga, maknanya memadai dah dengan dia menyapu zahir muka dia saja, tanpa perlu memastikan sampai debu ke seluruh muka. Jangan masuk debu dalam hidung pula. Pasal nak suruh sapau lagi ni, masuk dalam hidung, dalam mulut, usah pula kita. Jadi sekadar hak muka ni, hak zahir ni tuan-tuan. Baik. Tu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga ialah menyapu tangan hingga ke siku dengan debu. Rukun yang kedua, lepas dia tepuk tu tuan-tuan, dia niat, dia ratakan seluruh wajah dengan debu tadi tu yang zahir. Rukun yang ketiga, dia menyapu tangan dia hingga ke siku dengan debu tadi tu. Allah Ta'ala mengatakan fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih.
Kena cari debu yang bersih, jangan cari hak ada najis, tai lembu, tai ayam kan, lagi dia lesek tai ayam tu. Kena cari yang bersih. Sapulah ke muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu, famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Dalil dia, sapu di muka dan juga kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Baik. Sekurang-kurang tayamum itu adalah dengan 2 tepukan. Sekurang-kurang 2 tepuk. Tepukan pertama untuk menyapu muka. Tepuk sekali muka. Tak apa dulu. Tepuk sekali muka dulu. Kemudian tepukan yang kedua tangan pula. Tepuk sekali muka kita lah, sapu muka. Tepuk sekali lagi tangan pula. Mana sekurang-kurang 2 kali tepukan kita. Yang mana tepukan pertama untuk muka kita, sapu. Tepukan yang kedua untuk tangan kita. Berdasarkan riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu an, bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi tayammum darbatun lil wajhi wal kaffaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tayammum itu 1 tepukan untuk muka dan 1 tepukan untuk 2 tangan. Jadi 2 tangan ni dengan 1 tepuk saja. Tak ada. Lenga, kaki tak ada. Kepala tak ada. Jangan pula pergi ambil tayamum sapu atas kepala ni. Tak ada. Dia ambil tayamum sapu kaki. Mana tayamum pas kaki? Tak ada dalil tak ada dalil. Bahkan kalau buat gitu sesat lagi. Kata Masjid Muhtadin siapa dia ngajar ni, tayamum. Jadi tayamum ni 2 anggota saja. Muka dan tangan. Wajah dan tangan kita. Dan dua-dua ni sapu, bukan basuh. Basuh ni guna air. Jadi kita sapu tanah saja, sapu debu tadi. Baik. Jadi kita ratakan debu pada tangan kita. Kita tepuk sekali, kita ratakan debu pada tangan. Kemudian kita pun sapulah tuan-tuan. Sapu tangan kita ni, tangan kanan kita tarik ke belakang ni, kita tolak ke depan ni pula, pusinglah tangan ni. Kemudian kita pun sapu lepas bawah ni pula. Kan, sapu tuan-tuan, sapu siku, kita pun tolak depan ni pula. Maknanya sini, start sini, naik atas ni, tolak, kita pusing lah. Kita pusing, kita masuk bawah ni pula, belah tangan belah kiri, kemudian kita tolak ke atas pula untuk alih atas ni pula. Jadi sesatlah tayamum. Bukan payah pun. Mana dengan debu yang ada tu cukup dah kita ambil tayamum tadi. Baik. Begitu juga riwayat Al-A'mash daripada saudaranya yang menceritakan tentang peristiwa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, katanya, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarrabtu fi as-sa'iri kama tamarrahu dabatu. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. Rasulullah SAW bersabda, yang mana Nabi panggil Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang mana mak ayah dia mati syahid, mak dia orang pertama mati syahid, Sumayyah. Dan juga Yasir, ayah dia ni mana lelaki yang mati syahid, yang dibunuh. Jadi Ammar ni anak dia. Nabi panggil Ammar ni untuk satu keperluan, yang mana sedang dia dalam keadaan berjunub. Dia berjunub dan tidak mempunyai air. Nabi panggil dia dalam keadaan dia berjunub, dia pun air pun tak ada. Lalu dia pun berguling-guling di atas pasir, guling-guling pasal nak tayamum ni. Jadi dia ingat kena ratakan seluruh tubuh dia, macam tadilah, kena kaki tangan gitulah, ingat gitu. Jadi Ammar ni dia guling-guling atas tanah, atas pasir, guling-guling. Lalu macam binatang berguling. Tengok binatang guling ke mana? Guling atas tanah, atas pasir. Lalu setelah itu dia datang jumpa Nabi SAW. Dia menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi. Lalu kata Nabi, sebenarnya wahai Ammar,
memadai bagi kamu dengan hanya berbuat seperti ini. Nabi tunjuk cara. Lalu Nabi menepuk tangannya dengan satu tepukan ke tanah. Kemudian Nabi mengibasnya untuk menghilangkan sebahagian debu dan menyapu belakang tangannya. Menyapu belakang tangannya dengan tangan kiri atau belakang tangan kanan, tangan kirinya setelah tangan kanannya. Setelah itu dia menyapu kedua-duanya pada mukanya. Ini dia. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW, Nabi sapu tangan, lepas tu Nabi sapu muka. Dalam hadis ni lah, dalam hadis ni. Baik. Sekiranya diperhatikan dalam hadis-hadis dan ayat Quran tentang tata cara tayamum ini, tak disebutkan tangan ni perlu disapu dengan debu hingga ke siku. Dia tak sebut. Disebut tangan saja. Baik. Tetapi ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi, Syafi'i dan Hanafi, dia menetapkan tayamum ini hanya sah dengan menyapu debu pada tangan hingga siku. Mazhab Syafi'i dia kata tangan ni, dia kata tangan daripada atas ni sampai ke siku. Mazhab Hanafi pun sama, menetapkan daripada atas ni sampailah ke siku. Jadi bila tayamum pun sama, kena buat daripada sini sampailah ke siku. Baik. Dan menurut mereka ni tayamum dilakukan kerana menggantikan tempat wuduk. Tempat wuduk ni yang mana daripada atas sampai ke siku. Jadi kias kepada wuduk tadi itu menyamakan perbuatan membasuh tangan hingga ke siku dengan wuduk, dengan menyapu tanah pada tangan hingga ke siku. Ini kias dia guna kias. Ini kerana dalil membasuh tangan hingga ke siku ni adalah qat'i. Dalil yang muktamad Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Tetapi menyapu tanah hingga ke siku ni adalah ijtihad ulama berdasarkan kias. Kalau ikut dalil, tak ada dalil yang jelas. Yang jelas memang ambil wuduk lah daripada tangan ni, mana daripada atas sampai ke siku. Tapi bab tayamum ni tak ada dalil yang jelas. Jadi ulama kiaskan dengan tayamum tadi dengan wuduk. Jadi kena sampai ke siku juga. Ini ijtihad. Ijtihad ulama. Ulama mazhab Maliki dan Hanbali berbeza pandangan. Yang mana tangan bagi mereka ni sampai pergelangan tangan saja. Mana sekat ni, sapu sekat ni selesai dah. Yang mana bagi mereka ini menyapu tanah pada tangan ni hingga pergelangan tangan. Sedang menyapu sehingga siku adalah sunat, sampai sini sunat. Ini bagi mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali. Jadi yang mana kita lihat Nabi SAW ajarkan kepada amal tadi itu, maknanya yang dua anggota lah, tangan dan juga muka. Nabi ajar, tapi nak cerita mula-mula muka lah dulu, muka kemudian tangan kita. Baik. Sebab tu bila dalam bab hudud kita lihat bagaimana nak cerita tangan, nak kerak tangan lagu mana. Bila Allah Ta'ala mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakala min Allah. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, bila mana mereka ini mencuri, faqta'u, maka keraklah tangan mereka berdua ni, faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah, sebagai satu balasan dan juga kita panggil nakala, cegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mencuri potong tangan, kita panggil hukum dari sudut ilmu usul. Ilmu usul ada sebab, maka adalah musabab dia. Sebab dia mencuri, maka musabab dia kena potong tangan. Baik. Sekarang ni potong tangan ni nak potong sampai siku ke sekat ni? Gini. Kan, pernah tengok orang potong tangan? Sekat ni ke sekat ni? Tu ni. Dia potong tangan sekat ni ke? Dekat tangan tu sekat ni? Ke potong ni? Ni. Jadi itu yang kita lihat bagaimana ulama mengambil dalil itu. Antaranya mazhab Maliki dan Hanbali ni, mereka mengatakan kalau kerak tangan sekat ni, dah kerak apa sini? Sekat ni anjing kawan. Sekat sini, pergelangan tangan. Jadi
Berdasarkan itulah dia bagi maknanya tayamum pun sekali. Baik tuan-tuan, jadi itu dalam bab kita panggil apa, dalam bab memotong tangan ataupun dalam bab hudud lah bagi orang yang mencuri. Baik, rukun yang keempat iaitulah tertib. Rukun pertama niat ketika nak menyapu muka. Rukun yang kedua menyapu seluruh wajah dengan debu. Rukun yang ketiga menyapu tangan hingga ke siku dengan debu. Rukun yang keempat tertib. Tertib ni rukun yang mana mendahulukan menyapu muka daripada tangan. Kita dahulukan muka daripada tangan, ikut tertib. Dalam mazhab Syafi'i dia ada tertib. Mazhab Hanafi tak ada tertib, dia boleh start hal lain dulu. Jadi mazhab Syafi'i dia ada tertib, jadi start daripada muka dulu barulah tangan. Jadi mendahulukan menyapu muka daripada tangan, start muka dulu barulah tangan. Sama ada untuk hadas besar ataupun kecil, sama ada nak tayamum untuk wuduk tadi tu ataupun tayamum untuk mandi wajib. Mana start kita panggil apa, dengan wajah, dengan muka. Baik, ini kerana tayamum menggantikan wuduk dan tertib merupakan antara rukunnya. Bila kita ambil wuduk pun sama kan, mana kena ikut tertib. Oleh itu lebih utama ia menjadi rukun kepada penggantinya. Jadi dia jadi rukun kepada penggantinya, itulah tayamum. Dalam surah Al-Maidah Allah sebut muka dulu. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bihujuhikum. Allah kata sapu muka dulu, bolah sapu tangan. Jadi dalam Quran pun sebut ikut tertib. Muka dulu baru tangan. Dalam mazhab Syafi'i maka kita lihat ikut tertib lah. Start muka ni lah, lepas tu barulah tangan, tuan-tuan. Baik, itu kita lihat bagaimana rukun tayamum. Jadi boleh ingat insyaAllah rukun tayamum ada 4 saja. Yang pertama niat, yang kedua menyapu muka, yang ketiga menyapu tangan, yang kesiku, dan yang keempat tertib. Kita masuk kepada perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey, batal tayamum ni macam mana? Batal tayamum ni tuan-tuan, yang pertama semua yang membatalkan wuduk. Hak batal wuduk, batal lah tayamum. Tak kira lah apa benda yang membatalkan wuduk, maka dia membatalkan tayamum. Contoh orang tadi tu, dia bertayamum kerana hadas kecil, kemudian dia pergi buang air. Pergi buang air, bila buang air, adakah tayamum ada lagi? Nak batal lah, dia kecil lah. Dia pergi kecil, pergi berok sebagainya, batal tayamum. Demikian juga jika seorang itu bertayamum kerana hadas dulu, dia ganti kepada apa kita panggil mandi wajib tadi tu, dia tayamum, kemudian jimuk sekali lagi, maka batal tayamum. Batal tayamum, ya. Sama lah, sama, mana muka dengan tangan. Sebagaimana dalam hadis Ammar tadi tu, Ammar ni diguling-guling, tuan-tuan, nak suruh rata semua. Nabi kata pandang tangan dengan muka je. Mana samalah, sama je, jangan guling-guling. Jangan balik pergi guling. Bina kata, mana guling kau? Kan? Macam binatang guling, macam badak pergi guling. Padahal tak suruh guling-guling. Kita pandang kita muka dengan tangan, macam wuduk juga, macam apa tayamum, hadas kecil juga. Baik, yang kedua, tayamum ni batal bila ada air. Bila ada air, yang mana bila ada air, dan jika alasan tayamum itu adalah disebabkan tiada air, jadi bila ada air batal tayamum. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khairun. Nabi kata tanah yang baik adalah alat bersuci untuk orang Islam. Jadi tanah ni tuan-tuan, fungsi dia banyak. Ada fungsi dia apa? Untuk kita orang Islam boleh bersuci dengan gunakan tanah tadi tu. Walaupun Nabi kata dia tak bertemu air selama 10 tahun. 10 tahun tak jumpa air. Hak wan duduk di